ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر ya karim. Yang dikasihi kepimpinan masjid dan ahli jawatan kuasa, tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis ilmu. Kerana Islam adalah agama yang sangat menjunjung ilmu. Seorang orientalis barat iaitu daripada Jerman menyatakan di antara perkara yang paling menonjol perbezaan Islam dengan agama-agama lain ialah kerana Islam sangat menitik beratkan soal keilmuan. Sebab itulah para ulama Islam mereka menunjukkan contoh betapa mereka gigih menuntut ilmu daripada awal lagi, awal usia sehinggalah ke penghujung usia. Contohnya kita ada Bakri bin Makhlad yang sanggup menempuh perjalanan 5,600 km daripada Spanyol, negara barat Eropah, menuju ke Baghdad semata-mata untuk menuntut dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang hadis. Dan banyak lagi contoh-contoh hebat yang boleh kita paparkan menunjukkan betapa bersungguhnya para ulama dahulu mencari ilmu. Dan hari ini kita mencari ilmu kadang-kadang tak perlu lagi nak keluar jauh-jauh seperti orang-orang dulu terpaksa masuk pondok sana, pondok sini untuk menuntut ilmu. Kita kebanyakan masjid-masjid khususnya di Melaka dan lain-lain tempat, kita ada majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah yang disampaikan oleh para asatizah. Walaupun ia tidak mencapai standard pengajian pondok dan sebagainya, sekurang-kurangnya dia mampu melepaskan fardu ain dan memberikan banyak pencerahan berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung hadis yang dalam bab ke-26 daripada kitab Riyadhus Salihin, iaitu larangan berbuat zalim dan perintah mengembalikan hak orang yang dizalimi. Menurut kesepakatan ahli bahasa Arab, kata zalim bererti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wada'u syai' fi ghairi mahallih, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu makna zalim. Makna zalim ini bukan seperti yang difahami oleh kita, pukul orang itu zalim, bunuh orang, rampas harta orang. Itu jenis-jenis kezaliman. Makna zalim ialah meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Banyaklah. Antaranya, kalau seseorang itu baik bila bertanding pilihan raya contoh, dan masyarakat tidak memberikan undi kepadanya sedangkan dia baik, itu zalim. Sepatutnya dia layak mentadbir, mengurus, tapi tidak diberikan haknya, maka itu juga termasuk dalam kezaliman. Jangan pandang zalim ini hanya pukul orang sahaja. Al-Quran sepatutnya diletak tempat tertinggi dalam perlembagaan sesebuah negara, tetapi tidak dirujuk dan dijadikan panduan, itu zalim. Kerana hak Al-Quran itu tidak diletakkan pada tempatnya. Sebab tu zalim ni jangan difaham macam kita faham fitnah. Saya dah beritahu orang Melayu memaham fitnah dengan makna tuduh orang tanpa bukti. Ya betul, itu salah satu jenis fitnah. Fitnah ni banyak dia punya definisinya ataupun maknanya dalam bahasa Arab. Antara fitnah juga disebut syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah dalam ayat ni bukan fitnah yang difahami oleh orang Melayu, menuduh orang tanpa bukti. Fitnah dalam ayat ni ialah syirik.
Sebab tu kita jangan memahami bahasa Arab dengan bahasa kita. Memahami bahasa Arab dengan bahasa Arab itu sendiri. Dengan huraian para ulama, kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Maka fitnah zalim juga mesti difahami dengan makna yang tepat, iaitu meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Zalim ini terbahagi kepada 3 jenis, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang bertaraf hasan. Hadis hasan ni dia bawa sikit pada dhaif, sahih. Hadis sahih nombor 1, nombor 2 hadis hasan, nombor 3 hadis dhaif. Hasan ni dia sikit perbezaan dengan sahih. Perawi yang meriwayatkan hadis tu sedikit kekuatan hafazannya sikit kurang sikit, tidak berapa kuat, tapi bukan langsung tidak hafal, maka darjah hadis itu turun menjadi hasan. Adakah hadis hasan ini boleh dijadikan hujah untuk menyatakan ini haram, ini makruh, ini sah, ini batal? Boleh. Dari segi kehujahan dia standardnya sama dengan hadis sahih, cuma darjahnya kurang mengikut dari segi dha'fur ruwah, iaitu kelemahan dari segi perawi itu dari sudut hafazan. Jadi Nabi kata dalam hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, az-zulmu thalathatun fa zulmun la yatrukuhu Allahu zulmun yughfar wa zulmun la yughfar fa amma zulmu alladhi la yughfar fa syirku la yaghfiruhu Allah wa amma zulmu alladhi yughfaru fa zulmul abdi fima bainahu wa bain rabbih wa amma zulmu alladhi la yutrak fa zulmul ibad fayaktassu Allahu ba'dahum min ba'din. Kezaliman itu ada tiga jenis. Kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah, kezaliman yang diampuni oleh Allah, dan kezaliman yang tidak diampun. Kezaliman yang tidak diampun oleh Allah ialah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi Allah ampun dosa yang lain. Syirik ni dia tak boleh bertaubat biasa-biasa kecuali dengan memperbaharui akidahnya semula. Keluar daripada syirik itu barulah boleh bertaubat. Kalau setakat dia biasa-biasa astagfirullah saja tak jadi. Dan kalau orang mati dalam keadaan syirik, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun dosa lain sebesar mana pun, suatu hari nanti pendosa itu akan keluar daripada neraka setelah habis bahagian dosa-dosanya dibakar oleh Allah. Katakanlah 5,000 tahun dibakar. Habis 5,000 tahun dosanya bersih, masuk surga balik. Tetapi syirik tidak. Kerana penyebab kepada masuk surga itu sudah tidak ada, iaitu akidahnya sudah wasak. Sebab tu syirik ni jangan main-main. Seluruh para nabi dahulu datang untuk membersihkan syirik. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami utuskan rasul pada setiap umat untuk mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut ini benda-benda yang melampau selain daripada Allah. Sama ada dia ideologi, dia adalah manusia, dia adalah patung berhala, dia adalah syaitan. Mana-mana yang dipuja yang setaraf dengan Allah, bahkan mengurangkan kadar ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu taghut. Ideologi, kefahaman yang dipuja lebih daripada kefahaman yang dibawa oleh Allah, yakni Islam, maka ini syirik dari sudut kefahaman. Perubatan, Allah dah suruh berubat dengan cara yang begini-begini, tiba-tiba dia ambil perubatan menggunakan tangkal sebagai contoh, maka dia syirik dalam perubatan. Ada orang syirik dalam penyembahan, dia sembah berhala. Sebagaimana orang Kristian, dia percaya pada Allah, tapi dia juga syirikkan Allah dengan Jesus Christ, dengan Mary, Maryam itu dan sebagainya. Orang Yahudi percaya pada Allah Subhanahu Taala, tapi dia dalam masa sama mengatakan Nabi Uzair alaihissalam sebagai anak lelaki Allah. Ini syirik. Maka mereka mati tak akan keluar daripada neraka sampai bila-bila. Walaupun mereka menyembah Allah, mereka kata mereka beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Syirik akan membatalkan seluruh amal ibadah. Sebab tu dosa yang paling besar ialah syirik. Asyirku la zulmun azim.
Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Sebab tu para ulama nak bawa orang supaya jangan syirik. Jangan syirik dalam apa bentuk sekalipun. Yang terjun dalam bidang perubatan nak bersihkan perubatan supaya tidak berlaku syirik. Dalam ibadat, dalam undang-undang, dalam hukum hakam. Contoh kita ambil hukum hakam yang bukan hukum Allah, lalu kita samakan. Tak ada hal ustaz, yang ni pun adil juga. Itu syirik. Soal tak boleh buat lagi kerana terbantu dari segi perlembagaan ke contoh dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi keinginan tu untuk buat mesti ada supaya terbebas daripada syirik yang dalaman itu. Tapi kalau dia kata tak ada hal, tak buat pun tak apa, janji adil. Maknanya mengatakan bahawa hukum manusia sama adil dengan hukum Allah. Berat tuan-tuan. Sebab tu dalam bab-bab macam ni jangan main-main. Allah Ta'ala ni dia bawa Quran hadis dengan Nabi tu untuk kebaikan manusia. Kena ikutlah. Kena ikut. Kalau tak ikut memang hancur lah. Contoh Tuhan suruh bersatu padu. Jangan berpecah belah. Wa ati'ullah wa rasulah. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul. Wala tanaza'u. Jangan kamu berbantah-bantah, berpecah belah. Fatafshalu, kamu akan jadi lemah. Wa tazhaba rihukum, dan hilang kekuatan kamu. Kamu akan hancur, kamu akan jadi lemah. Kekuatan hilang. Orang tak akan sokong kamu. Sebab apa? Kamu sudah berpecah belah. Sedangkan orang kafir bersatu. Bersatu padu. Orang Melayu ni tak tahulah jenis apa tuan-tuan. Tengok pilihan raya baru ni. 60% je keluar mengundi. Bangsa asing 90% lebih. Cakap dalam Facebook bukan main berdegar-degar. Dalam grup WhatsApp siapa nak pecah telefon. Tapi bila pilihan raya 60% je. 40% tu pergi ke mana? Takkan sakit semua. Orang dah beri cuti, kerajaan dah beri cuti dah. Kawan ni 90% lebih. Kaum Cina 90% lebih. India pun tinggi kadar peratus keluar mengundi. Tiba-tiba orang Melayu Islam yang agama dia wajib mengundi untuk pilih pemimpin wajib tuan-tuan. Dan negara kita ni dah pilih melalui pilihan raya. Maka pilihan raya pun jadi wajiblah pergi mengundi pada waktu tu. Sebab ulama dah beri satu kaedah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna wajib kecuali dengan dia pun jadi wajib. Asalnya tidak wajib mengundi ni, tapi tak akan tertegak kepimpinan negara tanpa mengundi. Automatik mengundi jadi wajib kerana nak tegakkan kepimpinan. Kalau dia tak pergi dan naik orang-orang yang tidak sepatutnya naik, dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lepas gitu je. Dengan main-main, ini bukan soal benda, semua benda ada agama tuan-tuan. Jangan anggap yang ni saya ikut agama, yang ni tak payah kok. Ini dunia aja. Siapa cakap? Masuk tandas pun ada agama. Kaki mana nak dihulurkan? Cebok pun ada agama ajar. Takkan memilih kepimpinan yang menentukan hala tuju negara dan nasib ummah, tiba-tiba agama kata tak ada. Siapa ajar? Ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam ni semua agama pandu tuan-tuan. Siapa tangan mana nak disuapkan ke mulut kita ketika makan, Islam ajar. Yang remeh-temeh macam tu pun Islam ajar, apatah lagi yang besar-besar dan lebih penting. Hari ni orang jadi celaru kerana masalah ni. Ni siapa sekarang tak tahu lagi siapa jadi Perdana Menteri ni. Tuan-tuan duk tengok WhatsApp hari-hari. Malam tu tak boleh tidur kan? Apalah. Nak ceritanya macam tu. Sebab satu lagi saya nak beritahu, orang Melayu ni kalau orang nak ajar cara memilih kepimpinan dalam Islam, dia kata tak boleh, ini politik. Mana boleh politik dalam masuk dalam masjid? Orang bukan sebut parti, cara memilih mengikut yang Islam ajar. Parti memang tak boleh sebut. Itu sensitif, orang macam-macam parti ada. Tapi cara memilih tu biar betul. Itu Islam ajar. Sebab apa? Sebab kita dijajah lama oleh Portugis, oleh British. British apa semua yang jajah kita tuan-tuan. Dia semua Kristian tu. Dan Kristian dia ada dia punya doktrin, da' mali qaisar li qaisar wa malillahi lillah. Tinggalkan urusan pemerintahan untuk pemerintah, urusan Allah untuk Allah. Allah jaga gereja, jaga apa, itu urusan Allah. Urusan pemerintah biar kami, kaisar kami yang tentukan. Allah tak perlu campur tangan. Akhirnya bila dijajah umat Islam, dia masukkan fahaman ni. Iaitu dulu timbul politik suku, agama suku tu. Dulu, sekarang tak ada dah. Jangan orang cakap macam tu. Dulu politik suku, agama suku jangan campur. Orang agama jangan campur politik.
Orang politik jangan campur agama. Ulama yang masuk politik, ini bukan ulama. Sebab apa dia ada campur dengan politik? Dia orang agama. Ini faham tak betul. Dalam Islam, orang agama yang berpolitik, yang memegang kuasa, dianggap terbaik dalam hidup ini. Siapa Khulafa' Ar-Rasyidin yang Nabi sebut? Nabi tak kata ikut sunnah Abu Bakar, Umar, Uthman, tapi sebut jawatan dia. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu ikut sunnah aku dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Siapa Khulafa' Ar-Rasyidin? Perdana Menteri lah. Kalau sekarang, bahasa sekarang, presiden. Siapa datuk nenek kita nak suruh kita faham benda ni, dalam solat tarawih yang ramai-ramai orang datang, dia suruh sebut Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulullah SAW, Al-Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perdana Menteri pertama selepas Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Atuk nenek kita betul dah bawa jalan tu, nak suruh faham. Tapi datang puak-puak penjajah apa semua, dia pun rekrut apa semua, cacah berbah habis. Bila ustaz nak sebut apa semua, ustaz bukan ngajar agama. Siapa kebila pun tak faham. Siapa kebila pun tak tahu memilih yang betul dan salah. Akhirnya jadi tunggal langgang habis. Bukan marah tuan-tuan. Itu bukan marah. Saya memang ceramah macam tu. Dalam hati memang ada taman. Yang tidak diampuni, sedangkan kezaliman yang diampuni ialah kezaliman seorang hamba terhadap Rabbnya. Kalau kita buat dosa dengan Tuhan, insya-Allah kita minta ampun, Tuhan akan ampun. Dan kezaliman yang tidak ditinggalkan adalah kezaliman seorang hamba terhadap para hamba. Maka kelak Allah memberi hukuman qisas kepada sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Kalau kita buat zalim pada manusia sama manusia, Tuhan akan balas kalau tidak minta maaf. Sebab tu kita kena minta maaf sebelum meninggal dunia. Kalau patut bayar, bayar. Kalau dia dah meninggal, bayar pada keluarga dia. Kalau keluarga dia tak jumpa cari, kita sedekah atas nama dia. Kemudian istighfarkan untuk dia pula. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali huquqi alayya. Wahai Tuhan, ampunkan dosaku, dosa ibu bapaku dan orang yang berhak ke atasku, yakni orang-orang yang aku bersalah dan sebagainya tu. Moga-moga di akhirat nanti kita dapat settlekan. Kalau tidak, bimbang menjadi muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa yang bankrupt atau muflis? Sahabat bertanya, al-muflisu fina ma la dirham wala mata'. Orang yang muflis, orang yang tak ada duit dan tak ada harta. Nabi kata, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang muflis dari kalangan umatku, mereka yang datang pada hari kiamat membawa gerombolan sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Wa ya'ti qad syatama haza. Dia datang dalam masa yang sama, dia pernah kutuk orang tersebut, hina orang tersebut, terutama para ulama, orang-orang soleh. Wa akala mal haza, dan dia juga makan harta orang. Wa qazafa haza, dia telah fitnah orang. Wa daraba haza, dia pernah pukul orang. Fayu'ta min hasan haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Diambil kebaikan-kebaikan dia untuk membayar orang-orang yang datang meminta bayaran di akhirat nanti. Akhirat tak ada duit dah, bayar dalam bentuk pahala, maka dia akan settle dengan pahala. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih. Kalau pahalanya sudah habis sedangkan masalah belum settle lagi, yang datang tu ramai. Sebab harta yang dirembak bukan harta perseorangan, harta negara contoh, maka bertimbul-timbul rakyat yang bertanggungjawab akan datang. Dia tak ada dah pahala, habis dah bayar. Tapi orang duk beratur ramai lagi. Apa nak buat? Ukhiza min khatayahum. Diambil kesalahan orang tersebut. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Dicampak atas kepalanya. Ambil dosa orang tersebut, nak bayar tak ada. Okey, kalau kau tak boleh bayar, aku bagi dosa aku. Okey, orang ni pun bagi dosa dia. Orang ni datang seorang bagi dosa. Dicampakkan dosa atas kepala dia, kemudian dia dicampakkan dalam neraka. Inilah bankrupt yang sebenar-benarnya di akhirat nanti. Bankrupt di dunia, ramai orang boleh tolong. Tuan-tuan, kadang-kadang orang yang masalah ni di dunia Tuhan tunjuk dah. Dia terkepung apa semua, tak boleh nak buat apa. Apatah lagi di akhirat. Kadang-kadang bila dia dah bermasalah, kawan-kawan ketinggalkan dia. Sebab dia bermasalah. Orang ketinggalkan dia. Walaupun dia hebat pada suatu ketika dahulu. Di akhirat lagilah orang akan datang. Na'udzubillah min zalim. Sebab tu ni orang-orang yang pegang jawatan, yang menang dalam pilihan raya, ahli parlimen dan sebagainya.
Saya pun ada 2-3 orang kawan menang dalam parlimen. Kena ingat. Kena takbir, tak kira kau parti mana. Dan kita boleh tegur walaupun kawan kita. Kena mengurus rakyat dengan betul. Jangan pilih kasih. Bimbing orang semua. Bukan pasal longkang jalan raya dan itu saja, tapi kena bawa orang kepada agama supaya dia kenal Tuhan dan akhirnya kita selamat di akhirat. Kerana pemimpin ni bukan buat longkang, buat jalan raya, buat bangunan je. Itu kalau macam tu punya kerja, siapa-siapa boleh jadi pemimpin. Yang kafir laknat pun boleh jadi pemimpin. Tapi kepimpinan kita nak bukan setakat itu. Nak bawa orang ni. Kena datang solat berjemaah kalau pemimpin tu lelaki, bersama dengan rakyat. Itu kena buat. Di samping berikan bantuan dan sebagainya. Sebab tu kita kena ingat, bukan menang tu seronok, dapat allowance, dapat apa semua kan. Tak. Dia ada tanggungjawab yang besar. Tak kira lah parti mana pun. Kena tolonglah. Rakyat susah lelah, ngundi, pacak bendera, panjat tiang apa semua, tak tidur malam apa kan, untuk menangkan kita. Kerana kepimpinan bukan tashrif, bukan kemuliaan, tapi taklif adalah satu tanggungjawab. Kita lantik dia tu bukan nak suruh dia jadi mulia sampai kita kena hormat, sampai tak ada boleh bincang langsung. Tak. Dia untuk berkhidmat, membawa suara kita ke parlimen. Kalau apa-apa yang berkaitan dengan kebaikan, dia bawa suara kita, dia wakil kita. Kita sendiri dapat pahala. Kerana dia yang menyokong kebaikan. Katakanlah pihak kerajaan nak buat satu benda kebaikan, lalu ahli parlimen kita sokong. Kita yang ngundi dia dapat pahala terus. Sebab tu saya kata dia tidak lepas 5 tahun sekali, dia ada rentetan selepas tu. Jadi kezaliman yang Allah berlepas diri, bertolak belakang, meletakkan suatu penuh hikmah. Sebab tu kalau dengan manusia kita kena settlekan. Untuk minta maaf. Tapi saya dah beritahu tak payah perincikan. Katakanlah kita mengumpat orang tersebut, tak payah kita perincikan umpatan itu. Kita cakap dulu aku pernah mengumpat kau, minta maaf. Itu pun okey. Tak perlu kita huraikan satu persatu, nanti jadi gaduh pula. Dulu aku pergi rumah kau, aku ngumpat ke bini kau. Bini kau, aduh, aku dah cerita ke orang sebab masa tu bini kau berkembang keluar tak pakai tudung. Aku baca ayat kursi kat hantu kat 5. Rupanya bini kau. Akhirnya jadi gaduh tak apa-apa. Rupanya kau yang buat hal ni kan. Tak payah kita nak urai satu-satu. Kita minta maaf je. Ulama cakap macam tu, takut menimbulkan masalah. Maliz zalimin min hamin wala syafi' yuta'. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang zalim dan tidak ada baginya penolong diterima di akhirat nanti. Tak ada orang nak tolong beri syafaat orang-orang zalim ni. Wa maliz zalimin min nasir, dan tidak ada seorang zalim pun yang akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita nak baca malam ni, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, takutlah kalian terhadap kezaliman, sebab kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Takutlah kalian terhadap kedekut yang melampau. Kedekut dalam bahasa Arab ada dua. Satu bakhil, satu syuh. Bakhil ni, dia kedekut tak nak beri yang dia punya pada orang lain. Itu kedekut, bakhil. Tapi kalau syuh, kata ulama, bukan setakat orang lain, diri sendiri pun dia tak beri. Ni tak tahulah kedekut tahap apa ni. Dia siapa berjimat, pakaian dia pun tak beli. Anak-anak dia tak saya ceritalah, isteri dia, kawan-kawan dia tak ada harapan langsung nak makan duit dia. Dengan dia sendiri pun. Ini syuh. Kerana terlampau sangat mencintai dunia dan halamba mengumpul dunia sangat sampai tidak mahu dibelanjakan. Sedangkan harta itu ditanya dua aspek. Aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapat, ke mana kamu belanjakan. Dia tanya dua serampang. Mana dapat, mana belanja. Kezaliman dan kekikiran itu, kedekut itu yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan wanita-wanita diharamkan bagi mereka. Nabi sebut sini, larangan dalam ayat ini, larangan dan peringatan terhadap kezaliman. Sama ada zalim diri sendiri, menzalimi
Allah Subhanahu Taala dengan meninggalkan ibadah atau zalim kepada makhluk, sama ada manusia ataupun binatang. Binatang pun tak boleh buat zalim. Ada seorang nak bertanya pada Nabi, bagaimana makcik jiran dia ni? Malam-malam qiyamul lail, siang hari puasa sunat, tapi bila dia pelihara kucing, dia tak beri makan kucing dia sampai kucing mati. Nabi kata makcik tu dalam neraka, walaupun dia solat tahajud. Kerana dia zalim kepada makhluk Allah yang bernama kucing tu. Tu. Saya beritahu, kita kalau kita nak buang kucing, tak apa. Janji kita pergi letak kat pasar ke apa, tidak berdosa tuan-tuan. Kucing jadi tak makan saman, duk berak atau rumah kita kan apa semua dia, kita pun buang. Tidak dikira zalim. Sebab rezeki dia ada di mana-mana. Allah beri rezeki. Yang menjadi zalim bila kita kurung tak beri makan. Itu zalim. Hal-hal yang abstrak, yakni tidak nampak dari segi fizikal, akan berubah menjadi nyata pada hari kiamat nanti. Zalim ni sekarang orang tak nampak. Kalau orang zalim pun nak, lepas dia zalim, kalau dia datang sini, kita tak nampak pun zalim dia tu. Besok zalim dia tu akan berubah menjadi kegelapan. Akan nampak. Dia akan nampak gelapnya zalim yang dilakukan tersebut. Sehingga tidak ada tembusnya cahaya untuk masuk. Sedangkan di akhirat kita memerlukan cahaya untuk cari syurga, untuk cari tempat-tempat yang baik. Tapi orang zalim berada dalam kegelapan. Di akhirat nanti Tuhan fizikalkan semua. Sekarang pahala tak nampak, dosa tak nampak. Tapi besok di akhirat, pahala siap boleh timbang lagi. Timbang kilo kata orang. Dengan mizan dia boleh timbang. Dosa pun boleh timbang. Bacaan ayat Quran, surah Al-Baqarah apa semua nampak. Bukan setakat di akhirat masuk kubur tu. Amalan kita akan berupa fizikal, boleh menjawab soalan-soalan yang ditanya kepada kita. Sebab tu yang jawab soalan kita di akhirat dalam kubur, bukan akademik kita, bukan hafazan kita, bukan ilmu kita, tapi amalan yang kita buat. Man nabiyuka. Kalau akademik, kalau hafalan kita, siapa Nabi engkau, takkan kita tak boleh jawab soalan mudah macam ni. Dah kenapa soalan mudah ditanya macam ni? Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu? Sebab yang jawab tu amalan. Kalau di dunia ni Nabi tidak dibesar-besarkan, tidak diagungkan, sunnahnya tidak ikuti, agak-agak dapat jawab. Orang azan sebut nama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak datang. Dia bukan ada kerja apa pun. Saya banyak kali dah singgah di taman-taman di kawasan Jasing lah. Ada kawasan Jasing, kawasan lain pun ada. Rumah orang tu beratus. Orang Islam pun beratus. Singgah solat asar, budak umur 8 tahun ke 9 tahun berlari-lari naik basikal nak pergi sembahyang kat surau. Betul-betul dia seorang je. Yang lain tengok kereta ada parking. Hari Minggu akan pergi keluar bandar semua. Tak beri respon kepada sunnah Nabi. Dibimbangi kalau lama-lama kita buat macam ni, kita tak muliakan sunnah Nabi. Sedangkan Nabi ni sampai berperang pun solat berjemaah lagi. Sampai papah Nabi sakit pun papah pergi solat berjemaah. Tiba-tiba kita sihat walafiat, tak ada apa-apa. Duk relax-relax je kat rumah orang lakukan azan. Bimbang tuan-tuan. Takut man Nabi Yuka tak boleh jawab nanti. Jangan main-main. Man ikhwanuka, siapa adik-beradik kamu? Al-muslimuna ikhwani. Orang Islam adik-beradik. Tiba-tiba orang nak satukan sama Islam, tak nak. Ego masing-masing, ada macam-macam, tak nak. Sedangkan sama-sama Islam. Untuk kepentingan ummah, lupakan apa-apa semua yang berkaitan peribadi. Demi survival ummah. Kau dapat kepada orang-orang yang Allahu Akbar. Tuan-tuan, kau negara kita dapat ke orang yang mesra komunis, apa akan jadi tuan-tuan? Mesra LGBT. Jangan main-main, ini berdasarkan akidah. Puak-puak ni nak tunggu tuan-tuan. Tuan-tuan ingat orang-orang kafir tak berdoa ke untuk pilihan raya kita baru ni? Puak-puak di gereja tu berdoa untuk parti-parti tertentu. Saya tak nak sebut lah. Supaya menang. Kerana mereka tahu bila menang akan memberi kredit pada mereka. Ingat puak-puak LGBT sedunia tidak memberikan respon. Tidak menolong ke tuan-tuan. Dia tahu bila menang satu-satu kumpulan, LGBT akan diberikan laluan. LGBT ni bukan Malaysia je, dia ada seluruh dunia tuan-tuan. Dia ada pertubuhan antarabangsa. Bukan kalian-kalian orang yang menganggotainya. Orang yang hebat-hebat. Sebab di barat tu dia boleh
Boleh kahwin laki-laki sama laki. Siap pakai sarungkan cincin belah rotang lagi. Kita tengok pun naik dogar. Dia tak ada kahwin pula di gereja, tuan-tuan. Ada gereja khas. Dia duk tengok. Puak-puak komunis duk intai je mana yang memberikan kredit pada mereka. Memanglah tak ada sebut terang-terang komunis. Tengok dulu, tuan-tuan. Hari kebangsaan ada makcik-makcik mana tahu pakai pakaian komunis buat sambutan. Apa kaitan dengan negara kita komunis? Komunis dah bunuh ribu-ribu. Abu Cimping tu pergi bawa balik pasal apa? Apa kaitan dengan pembangunan negara? Kau tak nak mengguriskan hati askar-askar yang berapa ramai mati kerana komunis. Orang-orang tua yang dibunuh kerana komunis dulu. Kubur tak tahu ke mana. Di Indonesia lagi teruk, mereka sembelih kia-kia dan ulama atas pentasnya. Dikebumikan hidup-hidup. Sampai di Indonesia tak ada lagi sultan, tuan-tuan. Kerana sultan semua dibunuh di zaman komunis. Indonesia sama dengan kita juga ada sultan-sultan belaka macam kita. Tapi kita alhamdulillah dapat bendung. Tiba-tiba tak ada sensitivity. Buat balik Abu Mayyak kawan tu. Buat apa? Pergi tabur dekat tu. Dekat Perak ke mana. Jangan lalu kawasan tu. Memang puaka besar situ. Sebab dah ada Abu Mayyak. Ini semua ni tak ada sensitivity. Tak jaga masalah. Bukan masalah kau kafir, kau Islam. Kalau kau bukan Islam tapi jaga orang Islam punya itu, okey. Kita bukan bermusuh dengan orang Cina, orang India. Kita hidup dengan mereka dalam negara ni. Tapi jaga sensitivity umat Islam. Agama rasmi negara kita ialah Islam. Jaga sensitivity. Sampai dulu LGBT nak kongsi tandas dengan puak-puak OKU apa hal? Iktiraf ke dia? Tak boleh iktiraf. Kesonsangan tidak boleh iktiraf. Nabi Lut dulu diterbalikkan kerana ni. LGBT ni bukan baru je, tuan-tuan. Zaman Nabi Lut tu dah ada dah LGBT. Perkataan liwat tu diambil daripada perkataan Lut. Kerana kaum Nabi Lut itu mengamalkan liwat. Bandar dia Sodom. Sebab tu mereka yang mengamalkan seks laki sama laki dia panggil sodomis. Dia ambil perkataan Sodom, negara Nabi Lut dahulu. Bukan baru. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Menjadi punca turunnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Islam kena bersatu. Ketepikan semua masalah-masalah apa semua. Rendahkan ego kita masing-masing. Tak kira daripada puak mana. Semua ada silap belaka. Orang ni ada silap, puak ni ada silap. Orang ni pernah cakap begini apa semua. Ketepikan dulu demi untuk Islam. Kita nak cari silap sampai bila kita akan bergaduh? Sebab orang ni pernah buat silap pada kita. Orang ni dulu pernah cakap macam kita. Memang semua ada. Ketepikan dulu. Tuhan dah cakap dah. Kalau kamu tak itu, akan hancur. Ini ada masa lagi untuk kita ubah, tuan-tuan. Bukan untuk kita saja, untuk anak-anak cucu kita. Generasi akan datang tu. Kita ni dah 5 siri, 6 siri semua dah ni. Anak-anak cucu kita tu. Kita nak tinggalkan legasi yang baik untuk mereka. Sikit lagi. Sifat kikir juga merupakan musuh setiap orang beriman. Sebab di antara sifat orang mukmin sejati adalah pemurah dan dermawan. Asal sifat orang beriman ialah pemurah. Dermawan itu sifat orang beriman. Sebab tu bila kita baca je surah Al-Baqarah, mula-mula lagi kita buka Quran, Allah dah sebut tentang sifat infak ni. Zalikal kitabul la raiba allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman ni, orang bertakwa ni ialah orang yang percaya dengan perkara-perkara ghaib. Menunaikan solat wa mimma razaqnahum, dan mereka infakkan rezeki yang diberikan kepada mereka, termasuk zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Allah sebut itu sifat orang beriman. Awal-awal buka Quran sudah Tuhan sebut dah. 5 ayat dalam surah Al-Baqarah cerita tentang orang. 5 ayat tentang orang beriman. 3 ayat cerita tentang orang kafir. 11 ke 12 ayat cerita tentang orang munafik. Sebab orang munafik paling bahaya. Buka Quran aja Allah klasifikasikan dalam manusia. Ada beriman, ada kafir, ada munafik. Yang ni wujud. Munafik sampai 11 ayat. Kenapa? Dia lagi bahaya pada orang beriman. Dia menjadi duri dalam daging. Dia macam
bagus, tapi dia bersekongkol dengan orang kafir, dengan orang-orang yang, kalau kafir yang baik apa semua kita berbaik itu lain. Ini kafir yang ada muslihat, ada apa? Dia belakang kita macam mana dia kutuk Islam dan sebagainya. Itu bahaya tu. Semua kerajaan Islam runtuh kerana puak-puak ni, tuan-tuan. Mustafa Kemal Atatürk yang runtuhkan kerajaan Khalifah Utsmaniyah. Rusia tak boleh lawan Khalifah Utsmaniyah. Jerman kawasan tu tak boleh hancurkan Khalifah Utsmaniyah. Khalifah Utsmaniyah boleh diruntuhkan oleh manusia Islam yang mengaku Islam, Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk tu makna Turki moden. Dia yang hancurkan. Sekarang dekat 98 tahun kerajaan Islam yang terakhir runtuh. Tak sampai 100 lagi. Tu. 2 tahun lagi cukup 100. Kewakilan dan kezaliman termasuk dalam perkara yang tersebar kejahatannya di tengah-tengah umat. Ramai orang yang tak suka tolong orang, yang kedekut dengan masyarakat dan sebagainya. Dan kezaliman menjadi penyakit dan tersebar dalam masyarakat. Kezaliman dan kebakhilan dikategorikan dalam dosa-dosa besar yang boleh menyebabkan kebinasaan di dunia serta kesedihan yang mendalam pada pelakunya pada hari kiamat nanti. Sifat kedekut dan zalim ni, tuan-tuan, bila dia berkumpul, dia akan menghasilkan manusia yang paling jahat. Dahlah dia zalim pada orang, dalam masa yang sama dia tak ada langsung untuk membantu manusia dengan harta yang Tuhan berikan pada dia. Kita, tuan-tuan, tidak semestinya beri banyak, asal beri je. Tuhan pun tahu semua, Tuhan yang beri rezeki pada kita. Tak semua orang sama rezeki. Sikit cara sikit. Kalau kita cikgu di sekolah tengok budak kat kantin nampak macam tak nak makan, ataupun dia makan benda yang murah-murah saja, tak boleh nak beli nasi kerana tak cukup duit, apa salah kita hulur RM1 2? Contoh tu lah. Tengok budak ni kenapa makan kepuk lekor yang kerah tu, tapi kawan dia makan nasi lauk ayam, mesti dia tak ada duit nak beli. Kita tak perlu tanya dah, hulur je, tak payah tanya kau ada duit, tak payah, terus hulur je. Menunjukkan bahawa dia mungkin mak bapak dia tak mampu nak beri. Kita beri RM1, RM2, RM5, tak miskin kita, tuan-tuan. Allah boleh gantikan dalam bentuk lain. Tapi kadang-kadang kita tak terfikir benda-benda macam tu. Kadang tengok orang kawan-kawan kita makan kan, semua kita pun pergi bayar siap-siap, kita pun belah. Dia nak bayar, tengok dah bayar dah, tengok tak ada siapa pun. Kadang orang tak kenal pun, orang tua kita tengok nampak macam miskin, kita pun tolong bayar ke dia. Itu pun dah kira sedekah yang sangat besar pahalanya. Ini kalau makanan itu menjadi darah dagingnya, maka selama ia terkumpul dalam tubuhnya menjadi zat-zat dan DNA ke sel-sel tu, dia akan berikan pahala pada kita. Yang terakhir, tamak terhadap dunia akan menyeret manusia kepada kemaksiatan dan menjerumuskan mereka dalam perkara keji. Tamak dengan dunia ni tak pernah cukup. Kaya tak apa, tuan-tuan. Islam tak larang kaya. Bahkan Islam suruh kaya. Kalau tidak, kenapa kena ada zakat? Wajib zakat. Wajib zakat bermakna seolah-olah kamu wajib kaya. Kerana kamu tak akan dapat zakat kalau kamu tak ada lebihan harta. Orang yang nak beri zakat, dia orang ada lebihan harta. Orang tak cukup harta, dia dibayar zakat, bukan dia beri zakat. Sebab tu dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, 6 orang adalah jutawan. Islam tidak pernah melarang kekayaan dimiliki oleh umat Islam. Tak pernah. Bahkan sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf masuk surga, dijamin. Uthman bin Affan dijamin masuk surga. Mereka ni orang-orang kaya. Tapi mereka guna kekayaannya bukan untuk diri mereka sahaja, untuk keluarga sahaja, bahkan membangun dan membantu masyarakat. Islam memang kalau tak ada kaya, macam mana nak itu? Kenapa ada perbankan Islam, sistem ekonomi, pajak gadai, insurans takaful, semua tu berbentuk keuangan, tuan-tuan. Kalau Islam melarang orang kaya, semua ni tak ada.
Sebab tu agama Buddha tak ada ni. Sebab agama Buddha dia mesti dapat makan hari ni cukup, tak boleh bekerja lagi. Sebab tu kajian yang dibuat oleh Dr. Ahmad Zawawi yang buat PhD di UKM, dia kata lebih 30% orang-orang Cina di Malaysia sudah bertukar agama kepada Kristian. Yang masuk Islam sikit Kristian. Kerana mereka yang berdalam agama Buddha, kalau ikut betul-betul agama Buddha, mereka tak boleh nak bekerja. Mereka dapat hari ni cukup, besok cerita lain. Nak bisnes-bisnes tak ada. Sebab tu kita tengok Ling Wan Eng, nama Cina tapi Kristian. Lim Kit Siang, nama Cina tapi Kristian. Dia tak ada. Cuba tengok sami-sami Buddha di Thailand, di mana-mana, pagi-pagi mereka akan bawa ni, akan tadah di tepi-tepi jalan, dan orang akan infak kepada dia. Sebab mereka tak boleh kerja. Padri Kristian, mereka tak ada kerja, mereka disupport oleh gereja. Makan, minum mereka disupport, gaji mereka dibayar oleh gereja solid. Sami-sami Hindu pun sama macam tu. Mereka, tapi orang-orang yang terlibat dengan agama dalam Islam, ulama-ulama, mereka tidak dibayar harta mereka untuk mereka hidup dengan belah ihsan manusia. Ini beza, mereka boleh berniaga. Imam Abu Hanifah tokek kedai kain, tuan-tuan. Kalau kita sekarang kedai jekyll apa semua macam tu, besar dia punya perniagaan. Imam Abu Hanifah. Imam Anas bin Malik juga seorang yang ekonomi mantap, sehingga kan pakaiannya sangat mewah. Dia membeli pakaian-pakaian yang mewah kerana bila dia nak baca hadis, dia akan memakai pakaian yang mahal-mahal bagi memberi penghormatan kepada hadis. Dia tidak akan baca hadis kalau setakat pakai silat, pakai apa tak. Dia akan mandi dulu, pakai yang elok-elok, yang berjenama mahal, barulah dia duduk dan membaca hadis. Tidak salah. Ada yang jenis miskin, ulama yang jenis miskin, dua-dua ada dalam Islam. Dan dua-dua ni menjadi apa? Panutan atau ikutan ummah. Pendek kata, Islam yang terbaik. Dan saya nak tutup, tuan-tuan. Patutnya orang bukan Islam masuk Islam lama dah, tuan-tuan. Sebab kita tengok agama kita dia ada belaka. Ekonomi, agama dia mana ada. Kita ada sistem perbankan Islam. Dulu kita tak tahu pun ada insuran Islam. Lepas tu bila ulama perkenalkan takaful, baru kita tahu, oh, rupanya insuran Islam pun ada. Dulu kita tak tahu pun 40 tahun lepas ada pajak gadai Islam. Sebab kita pergi ke asing acong je. Tapi bila ada Ar-Rahdu, rupanya ada sistem pajak gadai Islam yang menguntungkan kedua-dua pihak. Orang yang memberi gadaian, orang yang menerima gadaian, dua-dua ada untung dan tidak menzalimi sesiapa pun. Dulu kita tak tahu pun apa saham ni boleh, apa semua dan bagai-bagai lagi. Sekarang ni ada semua dah. Ulama campur tangan, turun padang untuk menjadi penasihat syariah kepada bank-bank, dan akhirnya mereka lah yang membentuk modul-modul dalam perbankan Islam. Sampai ada semua sekarang. Ar-Rahnu ada pajak gadai. Semua bank-bank ada Ar-Rahnu sekarang kebanyakan. Takaful kita ada. Takaful tu bukan nama syarikat. Takaful tu satu nama produk insurans dalam Islam. Takaful makna saling cover-mengcover. Kita carung kepada syarikat, syarikat akan kumpulkan duit-duit pencarum. Bila berlaku aksiden, dia akan salurkan duit itu kepada orang tersebut. Kalau kita, orang lain aksiden, duit kita pula digunakan. Kalau tidak, susah. Saya baru ni anak murid langgar saya. Dia langgar, saya dah masuk dah. Dia cakap tu, dia langgar, budak perempuan. Dah tepi jalan dah, waktu Zuhur nak sembahyang. Peguam dia sama 100,000. Mana kita nak bayar 100,000? Memang dia sama, tapi yang akan berhadapan dengan dia ialah syarikat takaful kita, syarikat insurans kita. Ini dia panggil takaful. Tak adalah dapat dia 100,000 dia minta tu. Memanglah banyak macam dia tak ada lesen lagi macam-macam tu. Akhirnya kurang, mungkin dapat juga kerana kecederaan. Tapi nak cerita, insurans kita yang akan turun padang untuk cover. Saya dah tak tidur malam. Dah malam tu tengok 100,000. Call anak saya, kebetulan anak saya peguam. Tanya dia, macam mana ni? Abah jangan bimbang, Abah tengok betul-betul surat tu. Kan dia kata rujuk pada takaful tu, pada syarikat takaful. Kena pergi mahkamah. Pergi mahkamah pun tak payah Abah. Abah duduk je kat rumah. Sebab apa? Online je sekarang. Dia sama-sama dia online je. Dia tulis di situ ayat dia lah. Saya tak faham, anak saya faham lah. Dia kata online je, tak payah pergi. Tu maknanya dia sama-sama itulah. Ini kita guna takaful Islam lah.
Pun ada macam tu, bukan insurans yang konvensional ni ada. Islam pun ada. Lengkap. Agama Buddha tak ada takafur dia. Agama Kristian tak ada, agama Hindu lagi jauh. Macam ni punya hebat pun dia tak nampak lagi. Tak macam mana? Tak ada sebab lah di akhirat nanti Tuhan tak masuk dalam neraka. Kerana macam-macam dah ada di hadapan mata. Bukan mereka tak tahu. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang. Semoga Allah Ta'ala, kita doa, semoga Allah berikan kepimpinan negara kita yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma walli umurana khiyarana. Wahai Allah, lantikkanlah orang yang menjaga urusan kami yang terbaik di antara kami. Wala tuwalli umurana syirarana. Jangan kau lantik mereka menjaga urusan kami yang terburuk dari kalangan kami. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah negara kami di tangan orang-orang yang bertakwa dan takut kepadamu, ya Allah, ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.